Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Panduan membina takwa dalam bulan Ramadan kita telah bincangkan sekitar 6 panduan dan kita akan masuk kepada panduan yang ketujuh, iaitu bacaan Al-Quran Al-Karim. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan berdasarkan kepada surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quranu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Okey, dengan itu, apa yang wajar kita buat ialah kita perlu memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Atau setidak-tidaknya mendengar bacaan Al-Quranul Karim. Kadang-kadang kita susah nak baca dan kita mungkin baca agak tersangkut-sangkut. Tak apa, kita dengar sahaja bacaan Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh para qurra kan di serata dunia, mana-mana yang sesuai dengan pendengaran kita. Dan sebenarnya bacaan Al-Quran ini terbagi kepada dua aspek. Yang pertama adalah bacaan teks Arab agar dapat diperolehi bacaan pahala. Kan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia akan dapat satu kebaikan. Satu kebaikan itu berganda menjadi 10 sepertinya. 1 kali 10 jadi 10 lah kan. Aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Membaca alif lam mim itu saja kita akan mendapat 30 pahala. Kan bukannya 10 bukan kita akan dapat 30 pahala dan bukannya 10 pahala. Okey. Itu adalah aspek yang pertama, aspek bacaan Al-Quran, kita baca teks Arabnya untuk mendapatkan pahala. Sebenarnya kenapa saya sebut untuk mendapatkan pahala? Kerana kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab membaca, dia akan dapat pahala insya-Allah, dan dia akan dapat juga pengajaran daripada teks Arab dalam teks Al-Quran dalam bahasa Arab. Kerana dia orang Arab. Tapi kita yang merupakan ajam, bukan Arab ini, apa yang kita perlu lakukan juga adalah aspek kedua, bacaan Al-Quran. Aspek kedua bacaan Al-Quran adalah kita membaca terjemahannya yang amat wajar dikhatamkan agar diperolehi pahala menuntut ilmu agama Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Okay, kita baca teks bahasa Arab dapat pahala kerana kita tak tahu bahasa Arab. Dan apa kita buat lagi? Kita baca terjemahannya supaya kita dapat ilmu yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okay, so kita dapat 2 pahala di situ. Dan kefahaman inilah yang akan membuahkan kekhusyukan dan keinsafan. Kefahaman ini, kalau kita faham Al-Quran, kita akan dapat khusyuk dan insaf. Seperti kita akan jadi orang yang lembut hatinya seperti yang terdapat dalam hadis berikut. Kita tengok apa yang terdapat dalam hadis ini. Daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bacalah Al-Quran untukku. Bayangkan Rasulullah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Okay. Memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, saya baca untukmu sedangkan ianya diturunkan ke atasmu. Adakah wajar wahai Rasulullah saya yang baca kepada Rasulullah sedangkan Al-Quran turun pada Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya ingin mendengarnya daripada orang lain. Okey. Walaupun turun kepada saya tetapi saya nak dengar daripada orang lain. Abdullah berkata, saya pun baca surah An-Nisa sehingga apabila sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maksudnya, maka bagaimanakah jika kami bawakan daripada setiap umat itu seorang saksi dan kami bawakan engkau wahai Muhammad sebagai saksi ke atas mereka. Baginda berkata, berhenti. So bila Abdullah bin Mas'ud baca sampai ke ayat ini, lalu Nabi kata cukup, berhenti. Okey. Dan Abdullah bin Mas'ud pun dia pun mengangkat kepalanya dan melihat air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinangan. Okey. Keluar air mata daripada mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghayati apa yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.